Saya kalau lewat lambat Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersama buatlah nampak kau kerja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini kita bersiaran langsung di satu tempat yang semua dah kenal, di Perkampungan Hijrah. Namun ada yang sesuatu yang special yang mungkin tak kenal, ada mungkin dah semua dah kenal saya rasanya. Dah kenal individu ataupun influencer, seorang motivator dan juga seorang pengusaha yang cukup hebat di media sosial juga. Selalu update post-post yang terbaik di media sosialnya untuk berkongsi banyak ilmu tentang pertanian, perikanan dan macam-macam motivasi lain lagi yang boleh kita inspirasikan untuk kita terus maju melangkah. Dan saya perkenalkan seorang yang tidak asing lagi yang sudi melawat ke Perkampungan Hijrah pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum, Coach. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik. Nah, hello guys. Kita Coach Bah. Okey. Di Agro Di Impian Agro Farm. Okey. Okey. InsyaAllah perkenalkan tetamu yang cukup istimewa pada pagi ini yang melawat Perkampungan Hijrah. Dan apa Coach boleh kongsikan tentang perkampungan ini? Okey. Pertamanya saya teruja, korang dah sampai kat dekat Perkampungan Hijrah ni. Ownernya Ustaz dan juga Ustazah Asma Harun. So saya memang dah ikuti lama Ustaz. Tapi perkara yang menarik dekat sini selain daripada perkampungan yang kita buatkan madrasah tu, saya tengok banyak juga aktiviti pertanian. Seperti apa yang saya minat lah. Dekat belakang kita ni ada kolam-kolam talapia. Talapia yang kolam berbentuk menggunakan kolam simen. Ada juga kolam yang menggunakan kolam tanah. Datang daripada airnya daripada segar segar daripada bukit. Okey, untuk korang tahu tak? Sebenarnya pertanian ini adalah satu kekayaan yang kita tinggalkan. Ramai zaman-zaman kita Ustaz dulu kita pergi ke bandar, kita anak-anak kita kan, kita belajar pandai-pandai masuk universiti. Itu tak salah. Tapi banyak yang kita tinggalkan adalah tanah-tanah kita. Okey. So tanah ni adalah sumber kepada makanan. Cakap je apa. Walaupun kita bela kambing, walaupun kita ada lembu, memang makannya datang daripada tanah. Okey. Jadi jom kita explore sikit. Okey Ustaz. Boleh? Kita tengok, jom. Dan memang rasakan Coach orang terbaik untuk antara terbaik yang boleh kita dapatkan nasihat, pandangan cadangan. Okey. Tarik juga dengan formula tadi. Okey. Formula apa nanti kita formula Profesor Kangkung. Macam mana nak kaya dengan kangkung? Macam mana kita nak kaya dengan kangkung? Ya, itu formula tu. Semua kena tahu ni. Formula kangkung. Formula kangkung. Okey. Bisnes pertanian ni adalah seperti sungai yang mengalir, yang tak berhenti. Macam mana saya cakap sungai yang mengalir? Kalau orang boleh Ustaz, dia orang ni boleh stop beli baju, lambat sikit nak bercuti. Tapi yang tak bolehnya dia orang tak makan. Betul. Jadi dalam pertanian lah, dia orang ni kena tiap-tiap hari makan. Awak tengok ni usaha Ustaz dengan Ustazah Asma. Dia selain daripada Perkampungan Hijrah, dia terapkan ilmu dan adab. Dia terapkan bagaimana pentingnya sebenarnya keperluan makan tu. Okey, makanan. Cuba tengok ni. Yang ini adalah plot-plot kangkung. Hari ni saya nak share, Ustazah. Saya nak share
nama dia apa tu, saya namakan formula kangkung. Kangkung. Ha. Kaya kangkung. Alright. Okey, tahu tak? Satu plot ni bukannya besar sangat. Betul. Satu plot ni Ustaz, antara 50 kaki sampai 60 kaki. Dekat belakang rumah kita pun ada. Ada. Yes. Plot ni perkampungan hijrah telah tanam kangkung. Dan permintaannya lebih 150 kilo sehari saya dengar. Betul. Banyak dekat kedai-kedai makan, dekat pasar-pasar. Alright. Macam mana formula dia? Tadi sebelum saya datang tu, rupanya dia orang tak tahulah formula tu. Saya cakap, macam mana tuan-tuan boleh jana pendapatan lebih RM15,000 sebulan dengan tanam kangkung? Siapa nak tahu? Cuba komen nak. RM15,000. Jawab nak semua. Jawab nak. Okey, Ustaz. Boleh, Ustaz. RM15,000 korang ada 60 kali 50. Lebih kurang antara suku ekar je, Ustaz. Tak payah besar-besar pun. Nak Alright. So macam ni. Korang kenal kangkung tak? Jangan kangkung. Kangkung boleh. Coach kita tukar. Boleh. Coach pakai ni. Oh, okey. Okay. Barulah coach free hand. Senang nak cakap. Ini, Ustaz, boleh Ustaz masuk buka, je. Ustaz buka letak dalam poket. Boleh. Okey. Subhanallah. Sebab orang nampak coach kangkung ni benda murah. Boleh ke buat bisnes dapat untung ke? Jadi sebenarnya dapat jana RM15,000 sebulan. Kangkung. Nanti coach kira. Coach pernah Tak ada. Ni Ustaz patutnya dah dapat. betul. Ustaz dah dapat ni RM15,000 sebulan. Cuma kita ni kena tahu matematik. Matematik pertanian kita tak boleh nak memang main saja je lah. Jadi tadi daripada plot yang pertama, maksud saya batas yang pertama Ustaz, sampai batas terakhir, saya kira ada 20 batas. 50 kaki kali 60 kaki panjang. Dapat 20 batas. Satu batas 3 kaki Satu batas 3 kaki. Panjang dia 60 kaki. Faham Satu batas kalau tanam betul-betul tak boleh 7T lah Ustaz. 7T apa? Tanam tak tengok-tengok, tunggu tuai je. Kenalah membaja. Tengok-tengok tunggu tuai. So kena baja, kena merumput, kena betul-betul buat, kena ada pengaliran dia betul-betul. Sebenarnya satu batas kita boleh dapat antara 70 ke 80 kilo per batas. 70 ke 80 kilo per batas Ustaz. Tetapi nanti kaya sangat. Kita rendahkan sikit. 50 kilo je per batas. Satu batas 3 kaki kali 60 tadi. Korang tahu tak dapat berapa? 50 kilo kan? Cakaplah 50 kilo 1 kilo Ustaz. 1 kilo. Ini yang buka. Okay, Oh, cantik tu. Ya, nak nampakkan suasana tu. Sorry. Tak apa. 50 kilo Ustaz. Boleh dapat satu batas RM150. RM150 kali dengan 20 batas, kita dapat RM6,000. RM6,000 satu batas 15 hari. 15 hari. Satu bulan 2 kali. Kita boleh dapat RM12,000. Tapi tadi saya cakap 70 ke 80 kilo per batas. Tadi Ustaz punya performance sekarang baru 50 kilo. Tapi pengalaman saya ikut 3 kaki kali 60, kita boleh dapat antara RM70 ke RM100 sebenarnya. Kita kena maksimiskan lah. So, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, apa perkara yang paling penting sekali dalam perniagaan bisnes agro ni adalah pertama, jangan banyak cakap. Kita buat aja. Okey, kita banyak berbincang je, bercakap-cakap, cakap orang sana, orang luar warga asing ambil tanah kita. Tapi mana usaha kita? Saya tak marah Tapi apa usaha kita? Dekat kampung hijrah, perkampungan hijrah ni, Ustaz Asma bukan cakap aja, tapi buat. Masya-Allah. Buat. Sebab apa saya bersemangat ni bukan cakap macam marah. Tapi hebatnya tu sebab you buat.
Masya Allah. Dan cantik. Terima kasih. Ya. Itu batas baru tu. Semua jadi 100 batas lepas ni. Berapa? Ya. Mana dah ni? Ini kan dalam berapa batas? Ingat tak? Campur semua nanti jadi. Oh. Ini 20 batas. Dia akan pergi ke 100 batas lah. Betul, akan pergi 100 batas. Tadi budak tu cakap tadi, staffnya dia cakap lebih kurang 5 ekar tanah hanya untuk tanam sayur-sayuran aja. Tuan-tuan, tanah ni adalah kekayaan. Janganlah kita fikir, oh kaya ni duit saja. Bukan. Tanah ni lah datangnya kita makan, Ustaz. Betul. Tanah ni lah kita. Kalau Ustaz tak nak beri orang makan, dah layu, boleh beri makan kambing. Boleh beri makan burung unta. Boleh buat makan. Ustaz tahu tak? Yang kangkung ni adalah sangat tinggi proteinnya 23% dan dia adalah baik untuk talapia. Oh. Yes. Ustaz ada kolam talapia, kolam ikan talapia saya beri makan kangkung, tuan-tuan. Jadi Tak payah, beri gitu je. Oh, beri daun. Yes, beri daun dia. Tak payah batang. Jadi ikan talapia dia makan, tetapi dia makan dia jadikan itu sebagai fiber dia lah. Okay, alright. So ini yang saya nak sebutkan, Ustaz. Saya nak kongsikan pertanian ini adalah satu perniagaan lah, dan juga kekayaan yang kita boleh buat. Satu, kita kena buat aja. Satu, bila kita buat Ustazah, jangan terlalu berharap. Okay. Kerana kalau kita berharap terlalu besar, kita akan kecewa besar. Kecewa. Tapi kita kena buat. Dan yang ketiga adalah kita kena pandai sikit matematik dia lah. Sebab berapa luas kita tak tahu. Nanti staff kita ke, orang beli ke, ni RM20 je. Sebab kita tak pandai nak kira. Kita tak faham nak kira. Jadi dengan apa yang ada kat sini, saya nampak yang ini tuan-tuan, yang paling penting sekali buat. Hebatnya orang ni bukannya hanya dia berjaya, sentiasa berjaya. Betul. Daripada lahir dia berjaya. Orang yang hebat adalah mereka yang menggunakan peluang yang ada. Sekarang kat sini, tuan-tuan, tiap-tiap hari Ustaz dengan Ustazah Asma buat live daripada pagi, subuh. Bila masa dia nak tengokkan kebun dia, tapi hari ni dia datang memberikan inspirasi. Dengan sibuknya orang-orang yang macam ni, apalah kita ni tak ada buat sebaris pun dekat belakang rumah kita. Masya-Allah. Kan? Sekurang-kurangnya untuk siapa? Dulu zaman mak bapak kita kan. Zaman mak bapak kita, dia orang tanam ni, dia bukan fikir untuk dia. Betul. Dia orang fikir untuk tanam ubi, satu kampung dapat. Betul. Tanam durian, rambutan, satu kampung dapat. Tapi sekarang kita durian, rambutan semua kita buang, kita cantas, kita keluarkan. So rugilah. Bahkan orang tua umur 60-70 pun dia menanam lagi. Yes. Dia tahu dia dah tak sempat. Yes. Tapi dia buat untuk ditinggalkan. Yes, ditinggalkan lah. Semua di situ. Tu sebab saya sebutkan tadi kekayaan. Kekayaan ni rezeki. Awak bayangkan tak ada rezeki yang berkali ganda daripada pertanian. Kalau orang lain buat bisnes cuma 20%, 30% saja. Tapi pertanian ni lebih 200, 300%. Betul. You bayangkan benih yang kita semai ni berapa sen sangat. Tapi kita boleh dapat angka yang lebih baik. Okey tuan-tuan. Okey. Seronok tak? Nak lagi tak? Nak lagi, jom. Sambung bawah hatap pula. Kita pergi ke ikan talapia. Bawah hatap. Kamera kita pun dah panas ni. Okey. Kepada yang sedang menonton secara live. Ya, bawa coach. Coach dah panas tu. Bagi tisu kat coach. Bagi tisu kat coach. Ya. Tak, sebab nak background ni Encik. Boleh Encik ya? Tak apa, kejap lagi. Sini sikit. Okey, tuan-puan. Apa yang tuan-puan nampak ni, di belakang ni adalah batas yang pertama. Ini lebih kurang ada dalam berapa batas? Mana tu siapa nama? 20 batas. Ini 20 batas. Ya, 20 batas. Sekejap, siapa tu nama? Syafiq, meh. Ini ada 20 batas kan? Sana tu berapa batas sedang di yang tengah tu tengah bersih tu. Kalau dia boleh pen sana. Ya. Yang belah tadi kita dah tambah lagi 1 ekar.
besar. Jadi kita sekarang tinggal nak tambah topsoil. Jadi kalau tadi topsoil kita tak boleh tanam. Jadi Sebab berapa batas kat situ? Kita anggarkan lagi kita tambah lagi 70 batas. 70 batas. Jadi 70 campur ni lebih kurang 30, 20, ada 20. Ada lagi 20. Oh, jadi kita semua dah ada dalam 150 batas. Lebih daripada 100 batas. So sebenarnya kita ada tambah lagi 4 ekar tanah, 4 ekar lagi tanah yang di bawah sana. Betul. Yang tepi lereng bukit tu. Betul. Tuan-puan sekalian, apa yang anda lihat sekarang adalah projek pertanian di Perkampungan Al-Hijrah. Hari ini kita terima tetamu iaitu Coach Bahar yang dah lama dan berpengalaman dan telah menghasilkan banyak dah produk pertanian. Macam-macam lah, melon lah, macam-macam jenis sayuran, buah naga yang mereka buat secara komersial. Mereka buat secara macam-macam kaedah dan dapat hasil yang sangat besar lah. Jadi kedatangan Coach Bahar ni untuk melihat dan membimbing kita. Jadi tuan-puan sekalian, dan tujuan kami buat live ni sebenarnya nak bagi semangat. Kita kadang ada tanah belakang rumah kita, ada tanah pusaka keluarga. Kita ada sikit-sikit, tapi sayang kalau kita tak usahakan. Kami nanti sampai satu tahap, kami akan buka kursus. Kursus siapa yang mahu belajar cara penanaman yang basic. Yang kita boleh terus plan bukan hanya untuk makan keluarga, tapi untuk kita boleh jual pada pasar yang terdekat rumah kita. Kita boleh jual dekat orang-orang taman kita daripada hasil tanaman kita. Bayangkan walau sekarang ni kita tahu kemajuan teknologi, bahkan kita boleh buat di dalam dalam pasu. Kan? Maksudnya kalau bukan fertigasi, dia ada macam-macam kaedah NFT. Kan? NFT dan sebagainya. Okey, jom. Jadi tadi tu kita belum tunjuk lagi dan coach dah tengok dah perikanan kita kan. Perikanan yang kita buat. Panas ni tengah hari ni saja je ni. Sebab nama pun petani memang kena panas. Okey, live kita kat sini ha. Sorry coach. Okey, tuan-puan sekalian, tadi tu kenakan sebab live tadi tu kan terus kita mula sebab follower kita pun ada yang macam baru nak kenal coach. Coach ni sebenarnya nama penuhnya Dr. Baharudin. Dr. Baharudin. Coach PhD dalam bidang apa? Kepakaran doktor? Kalau Englishnya AI, Artificial Intelligence. Kalau dalam bahasa Melayunya kecerdasan buatan. Itu kalau orang nak faham robotik lah. Sebenarnya dah lama dah benda tu wujud. Ya. Subhanallah. Doktor dulu PhD holder daripada University Nottingham UK lah. Masa saya zaman muda-muda, umur saya 25 tahun, dulu saya buat PhD lah. Dulu saya rasa saya ingat nak jadi academician. Jalan tunduk, rambut putih kan. Nampak pandai kan. Tapi bukan takdirnya saya menjadi jadi tak jadi. Doktor jadi pensyarah lama. Berapa tahun? Saya bersyarah 13 lah. 13 tahun kan. 13 tahun. Dan doktor pun dah dapat pencapaian yang banyak sebenarnya dalam kerjaya Dr. Baharudin dalam ketika di universiti. Sampai macam-macam jawatan lah. Sehinggalah akhirnya memilih keputusan nak jadi petani. Jauh sangat tu level tu. Apa perasaan coach jadi petani sekarang? Oh, saya sangat baik happy. Arwah bapa saya pesan, hidup ni kita ada 3 bahagian. Bahagian pertama tu sebab anak-anak kita selalu pesan supaya dia belajar betul-betul. Belajar baik-baik sampai dia masuk universiti ataupun madrasah yang terbaik. Sebab madrasah dan universiti itu membentuk diri dia. Daripada umur kita 20 ke 40 tahun, sebenarnya kita akan must be follow somebody. Maksudnya kita akan menerima orang ni berjaya hanya 2 perkara. Buku yang kita baca dan orang yang kita jumpa. Maksudnya ilmu yang kita dapat. Jadi kita belajar pula dengan orang. Pengalaman kita, umur kita 40.
Okey, umur kita 40 ni, kira macam masanya untuk kita leave it to young people, focus what you doing. And then buat apa yang kita nak. Maksudnya, jadi kita dah ada ilmu, kita ada pengalaman Ustaz. Jadi kita implement lah ilmu tu. Bila masa kita nak implement dengan ilmu tu? Betul. Jadi saya pilih pertanian lah. Sebab pertanian ni tuan-tuan, bila kita pergi ke luar negara, masa saya bekerja dekat luar negara dah sampai ke 42 negara lah. Saya nampak kenapa mereka jadi orang kaya. Tapi kita dekat Malaysia ni, petani dilihatkan menjadi golongan yang orang yang miskin. Jadi itu yang saya kelas fikir. Ketiga lah. Kelas ketiga. Jadi saya fikir itu perkara yang perlu diubah lah. Jadi bila pertanian itu adalah pengorbanan yang kita nak nampakkan zaman best kita lah Ustaz. Bila anak kita sampai jual tanah, pergi masuk universiti, kan? Lepas tu kita berbangga, bangsa kita berbangga anak kita kerja dengan universiti, syarikat-syarikat yang besar, yang ternama, kan? Jadi untuk menyambung legasi kita, tuan-tuan, kena simpan anak-anak kita yang paling pandai dalam keluarga kita. Jadi janganlah kita bangga dia orang tu pergi ke luar, tetapi akhirnya yang paling teruk sekali duduk kat kampung. Saya faham. Masuk coach. Kita biasa ada mindset macam ni. Kau yang tak dapat kerja kerajaan, saya dah sebut macam tu ya. Yang mana tak dapat kerja elok ni, menanam lah. Mana yang tak dapat kerja yang elok-elok, menternak lah. Soalannya menanam, menternak ni adalah kerja yang bagi orang yang tak ada masa depan, ataupun yang tak ada kemajuan, ataupun tak ada dapat kerja elok. Sedangkan apabila dunia mengalami krisis makanan, dunia-dunia yang berkuasa masa tu, yang ada bank simpanan makanan terbesar lah. Semua dunia lain yang bergantung ni akan merayu-rayu lah pada negara ni. Dan kita tengok macam Thailand kan, dia boleh menguasai banyak dalam bidang pertanian. Jadi banyak negara yang macam boleh tunduk lah kepada dia dan bergantung kepada dia. Dan kita tahu Malaysia ada sebuah negara yang terlalu banyak kebergantungan kepada luar dari sudut sumber makanan. Termasuklah ayam, memang of course lah, daging apa semua, sayur-sayuran, buah-buahan semua. Betul kan Coach? Iyalah, kita kebergantungan. Tetapi walaupun apa yang berlaku, yang itu dululah. Sebenarnya zaman kita adalah zaman kita. Apa yang kita contribute, kita duk nak salahkan orang lain je. Kita tanya diri kita. Dan kita. Jadi sebab itu yang saya sebutkan, ada kerahsiaannya Ustaz. Saya selalu hasut lah. Saya panggil hasut. Ni budak-budak muda ni kan, yang bekerja dengan saya ni. Saya hasut dia orang. Stay kat kampung dan lakukan perniagaan pertanian dalam agro. Sebab saya dah meniaga banyak. Kadang-kadang kita punya perniagaan tu, persen untuk kita untung cuma 15% paling tinggi sekali. Tapi you tengok dalam pertanian, cili yang you tanam baru 20 sen je dia punya benih. Tapi boleh satu pokok jadi RM20. Itu adalah rezeki daripada Tuhan. Allah. Masya Allah. Mana ada yang dapat 1000%, 2000% selain daripada pertanian? Betul kok. Kalau kita okey, dia cakap alah, pertanian tanam kangkung kecil-kecil. Berapa yang kita modalkan? Awak boleh buat bisnes sampai habis 300,000. Memang awak akan dapat dapat 50,000. Tapi bila tanam pertanian, you nak invest ciput-ciput. Tak nak apply teknologi, tak nak pakai sprinkler, tak nak pakai fertigation, kan? Pakai tulang pak kerat, mana boleh lagi. Kita pakai mesin lah. Kita lawan. Yang terbaik lah. Saya bukan bercakap aja, tetapi saya buat. Macam Ustazah, ada perkampungan hijrah kat sini kan. Perkampungan hijrah yang diwujudkan, orangnya bulan 3 katanya baru nak masuk. Tapi, facilities dah siap dulu. Awak tengok tu. Kat sini Ustaz, tadi saya ulas apa? Event, manusia dengan makan. 3 ni. You kena ada 3-3. Event, Ustaz dengan Ustazah dah ada. Tiap-tiap hari buat live ataupun buat program. Malam ada, value ada. So, kat sini, makan.
Makan takkanlah barang-barang makan kita nak beli kat sini. Awak ingat cukup ke ikan 30,000 ekor ni? Sekali orang datang, habis semua sekali, sampai dia makan rumput dalam kolam tu pun habis dia makan. Pasal apa tak cukup? Dan kita beli barang-barang tu daripada luar. So sebab itulah kita kena tentukan dulu value kita. Bukan orang lain tentukan. Kalau awak yang tentukan value awak tanam tapi pergi jual dekat pemborong. Orang lain yang menentukan nasib kita. Sekarang kita tentukan berapa kita nak jual. Kita nak beri free, tak apalah kita beri free. Sebab kita yang tentukan value kita. Faham tak? Saya bukan garang, minta maaf. Ya. Tuan Puan, Coach Bahar ni kalau kita tahu beliau adalah pengasas lah. Founder kepada Agro Di Impian. Di Impian Agrofarm. Di Impian Agrofarm yang terletak di Muar Johor. Cuba search di Impian Agrofarm ataupun follow Coach Bahar. Ada FB Coach Bahar, dia tulis Coach Bahar. BAHAR. Nanti tim tolong sharekan link. Sebab hampir setiap hari coach ni saya pun tak tahu macam mana disiplin dia menulis. Tadi coach macam kagum dengan kami, kata Ustazah disiplin live. Tapi saya kagum dengan coach disiplin menulis setiap hari, mungkin purata 3 hingga ke 5 posting. Disiplin. Sebab apa? Coach kalau boleh dia nak rekod semua pergerakan tu untuk dibaca dan panduan untuk generasi. Dan kalau kita kenal lebih dekat, coach ni seorang yang kuat membaca, suka membaca, banyak membaca kulit ke kulit. Kita biasa baca mukadimah bab pertama, lepas tu berangan beli buku lain kan. Tapi coach baca banyak buku bisnes dan sebagainya. Dan saya seronok hari tu coach sebut macam ni. Coach kata, anak-anak muda jangan bimbanglah, kamu ni selalu tukar-tukar cita-cita. Saya sudah tukar lebih 40 kali cita-cita. Itu kata-kata coach ya. Okey, kita sambil-sambil jalan takut lengah berdiri. Tak okey. Apa maksud? Sebab ada orang dia kata okey, kena capai cita-cita, kena kejar cita-cita. Coach pula kata saya dah 40 kali tukar cita-cita. Sebenarnya kita tak kisah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ada proses. Proses ni maksudnya daripada anak-anak kita, daripada yang tak tahu kepada kita dewasa. Kita berkahwin, kita beli rumah, beli kereta. Saya ni umur saya masuk tahun ni 48 tahun. Jadi saya nampak banyak kesimpulan-kesimpulan dalam kehidupan. Sebenarnya kita cubalah menikmati tuan-tuan dengan apa tu orang kata enjoy your life. Sebenarnya kita tahu pun hidup ni adalah takdir. Kenapa yang kita terlalu bersedih dengan takdir yang telah ditentukan dan dah ditentukan dan ditetapkan. Dan takdir itu sebenarnya yang saya sebutkan tadi, orang yang berjaya ni bukan orang tu sepanjang je berjaya, tetapi dia orang menggunakan peluang yang dia ada di depan mata dia. So takdir ni lah yang sebenarnya erti sebenar berserah, bukan menyerah. Kalau menyerah itulah satu yang kita ada. Berserah kita tahu kalau kita dapat, kita tak dapat. Jadi sama juga dengan cita-cita. Tadi cita-cita kita ada apa yang kita nak buat. Misalnya contoh, saya cakap tadi saya nak jadi lecturers. Tapi saya convertkan lecturing saya tu dalam bentuk saya menulis. Kita sangat lemah membaca, orang kita sangat lemah menulis. Sebab orang kita tidak mendokumentasikan. Kadang-kadang kita tengok apa yang ada di media sosial hanyalah indah-indah. Tetapi ustaz dan ustazah kenal saya menulis perkara yang naturally dalam hidup saya. Jujur, transparent. Kadang-kadang orang cakap, kenapa itu pun nak cakap pasal anak? Semalam saya cerita 3 hari berturut-turut tentang anak saya yang semalam berlepas ke UK. Anak saya buat masters dalam data analisis. Dia dapat beasiswa daripada Northampton University. Apa yang saya nak cuba sampaikan adalah, you all ada anak. Saya mengajar anak-anak saya tu, memberi provokasi kepada dia selama setelah dia balik. Daripada umur 13 tahun. Macam mana sendkan dia gambar-gambar yang cita-citanya dia nak pergi jadi apa. Kita, mak bapak, bukan kita menentukan nasib dia. Tetapi kita boleh membawa mereka, mendorong untuk pergi ke mana. Jadi satulah, apa yang saya sharekan tu adalah ilmu
parenting. Dan mungkin ilmu parenting yang kita buat itu mungkin tak baik. Jadi yang tak baik itu menjadi sempadan. Asalkan kita sharing. Harapnya adalah dia menjadi pahala, dia menjadi kebaikan. Kalau dapat kebaikan, dia akan jadi kebaikan lah kepada kita. Yang itulah Ustazah. Saya ni teruja lah. Ada tak? Ada. Teruja. Sebab saya teruja tiap-tiap hari subuh. Kan, lepas subuh tengok ni kan, tengok TikTok, tengok Facebook. Ustaz dengan ustazah punya naik kan. Konsisten bertahun-tahun. Hidup ni tuan-tuan, disiplin. Kalau tuan-tuan nak kecil hati ke, ataupun marah dengan orang ke, atau iri hati, tuan-tuan tanya, adakah tuan-tuan disiplin? Dalam hidup kita belajar kena disiplin. API. Attitude. What's your attitude? List of the attitude and discipline. Kalau disiplin tu tak ada, macam mana kita nak buat sebesar 42 ekar? Ingat, hanya dengan cita-cita boleh sampai ke benda ni? Ya, betul. Kan? Kita tak ada disiplin. Macam mana tiap-tiap hari orang tu nak bergaji? 70 orang tuan-tuan. Pembinaan di sini. Macam mana tiap-tiap hari sebenarnya kita bangun tidur sebab nak mencarikan orang punya rezeki. Disiplin lah tu. Disiplin. P, performance. What's your performance? Kita hanya bercerita, orang selalu sebutkan orang yang gagal sebenarnya bercerita dengan pasal orang lain. Orang yang biasa-biasa bercerita tentang hari ini dan semalam. Orang yang berjaya melihat masa depan. Apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang. Bagaimana bangsa kita, macam mana agama kita. Kan, yang setiap hari orang berusaha untuk memijak dan merendah-rendahkan kita. Apa usaha kita? Kan, kalau kita nak lemah, kalau kita nak susah, kan, tak apalah. Jadi kita ada beberapa kumpulan, berapa kumpulan yang kata okey, supposedly kita boleh lakukan lah. Ya. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Lebih kurang dalam hampir 2,000 orang yang hadir sedang menonton. Kalau ikutkan tinggilah sebab ini waktu dekat tengah hari, masing-masing sibuk kerja kan. Tuan-puan sekalian, untuk pusingan di sini, sebelum kita nak pusing jalan ni last, saya ambil sikit kata-kata coach tadi. Coach sebut apa? Orang yang berjaya tu, orang yang hebat tu bukan dia sentiasa berjaya. Bahkan kalau kita jumpa orang yang hebat, boleh jadi dia lebih banyak gagal daripada berjaya. Yang kita nampak dia sedang berjaya, ada 5 dia berjaya, boleh jadi dia ada 500 yang dia dah gagal. Tetapi orang yang hebat itu apabila dia selalu mengambil peluang yang ada. Contohlah, ibu-ibu sekarang dekat rumah kan, pun nak jadi kan, ada dapat semangat pada coach ni kan. Apa nak jadi orang yang hebat hari ni? Peluang apa yang ada depan mata sekarang? Peluang apa? Saya rasa kalau pergi keliling rumah ni, kalau tengok ada pasu yang dah kosong lama dah. Maksud ibarat macam itulah. Patutnya kalau tanam hari ni, mungkin 2 minggu lagi dapat hasil. Tapi kita tak nak ambil peluang yang ada, kita tengok je. Kan? Kita hanya biarkan saja. Sebenarnya sentiasa ada peluang untuk kita jadi lebih baik setiap hari. Rebutkan ada peluang ni, dah ada peluang ni. Kalau suami tanya, kenapa buat kuih lebih ni? Saya nak rebut peluang. Lebih tu nak bagi jiran, nak rebut pahala. Maksudnya orang yang hebat itu orang yang sentiasa pandai mengambil peluang dan memanfaatkan peluang yang ada. Betul ke coach gitu? Ya. Bolehlah berpeluang. Tapi sikit lagi kepada kakak-kakak, abang-abang yang kita umur pencen macam kita lah. Saya umur 40 saya pencen dah. Jadi saya rasa dekat rumah kita try to lestarikan rumah kita. Lestarikan. So kalau kita dekat anak-anak kita ajar pula dekat sekolah namanya SDG kan. Tapi kita lestarikan, kita collect air daripada air hujan. Kita gunakan lebihan makan daripada rumah tu. Banyak anak-anak kita lebih makan. Ya. Tapi kita tak buat apa-apa. Jadi tuan-tuan sediakan satu petak ataupun baldi bekas. Dilobangkan kat bawah. Nanti barang-barang lebihan tu asalkan jangan ada minyak. Kalau jangan ada minyak. Kalau ustaz tulang semua tak apa. Tulang tak apa. Jangan minyak. Kalau berminyak, rendam dulu. 1 hari ke 2 hari. Lepas tu taburkan dekat bekas tu.
Nanti dah banyak seminggu, ambil tanah, misal pasir ke, lapiskan. Lepas tu buat lagi, lapiskan. Selama sebulan ke 2 bulan, kita dah buat itu ada sebagai namanya tanah kompos. Tuan-tuan dah tak payah beli tanah RM12, RM15 dekat nursery. Tuan-tuan dah boleh pakai sendiri dan dia menjadi tanah kompos. Sebab apa? Kat situ dah ada elemen gula dia. Kita punya nasi tu tinggi karbohidratnya. Nasi tu ada elemen. Kalau tuan-tuan tahu baja kan ada MPK 15. Yang itu dalam tu ada sugar. Oh. Jadi macam dekat tempat saya di Impen Agro Farm, kita collect air daripada hujan. Ya. Kita buat semua sekali tanah komposnya. Kita ada bela ayam. Ayamnya kita buat dedaknya sendiri. Oh, buat dedak Berdedak sendiri. Macam sekarang ni kan tadi saya cakap, tadi tanam kangkung. Tanam kangkung yang tak terjual, kan ada yang kuning-kuning semua tu, jangan dibuang. Yang itu dijadikan makanan kepada ikan talapia. Ikan talapia ada satu bekas bela pula ikan keli. Nanti kalau kita bela ayam sikit-sikit, usus ayam tu kita rebus, kita beri makan ikan keli. Kita jangan jual ikan tu. Kita jadikan ikan keli itu sebagai sumber protein kepada dedak untuk buat dedak makanan talapia. Sebenarnya kita boleh reducekan kos sangat rendah. Macam saya 1000 ekor ayam, Ustaz, kalau patutnya kita spend satu hari untuk 1000 ekor sekurang-kurangnya dalam 2 beg. 2 beg tu kalau kali sekarang ni lebih kurang 600 ke 800 ringgit. Tapi kita punya duit kos cuma 100 ringgit aja. Oh, 700 beza. 700. Sebab apa? Sebab itulah kita memandang orang lain. Kita memandang orang lain kuat. Kita tak tahu mak atuk kita, bapak kita yang bijak tanam ubi. Ubi tu tinggi proteinnya. Tapi kita nak makan gandum. Kita nak makan roti. Yang roti itu sebenarnya tak boleh tanam gandum di Malaysia. Tapi kita kena import. Jadi macam mana benda dah terlajak. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena didik anak-anak kita lah. Macam itulah ada orang. Ya. Saya rasa ramai yang berminat pasal macam mana nak buat tu. Tanah kompos. Tanah kompos. Ya, nanti kita akan tanya detail. Saya akan buat tutorial ke macam mana tak tahu. Boleh. Sebab kalau kita dekat taman, kalau dekat kampung, makanan baki, apa kita panggil saki baki tu, kita boleh bagi kat ayam, itik apa semua. Tapi kalau dekat taman, kita tak ada pilihan. Kita buang dan tong sampah aja. Betul. Racun rasa berdosa. Ustazah racun kita tak payah beli racun. Kalau setakat kita buat racun bunga tu, kita buat racun itu daripada unsurnya apa? Cili dan juga serai. Air cili dan air serai itu dia boleh jadikan racun. Kedua, kita EM ni bakteria baik. Ya. Bakteria baik. Bakteria baik daripada nasi. Nasi yang kita yang basi tu kita biarkan, masukkan yeast. Yeast yang RM10 tu masukkan dalam tu, dia jadi bakteria baik. Bakteria baik ni ambil satu cawan, campur dengan satu satu baldi air dan kita siramkan. Bau-bau lalat semua hilang kat rumah kita. Sebenarnya kita dah diberi Allah SWT, tapi kita kat sini kita kurang apply. Hebat. Dr. Baharudin dalam bidang AI, Artificial Intelligence. Okey. Tapi bila cakap pasal pertanian, pasal organik, pasal semua ni, macam beliau adalah PhD dalam bidang tersebut. Boleh jadi biar lagi pakar saat beliau implement. Tak ramai orang hidup dan teori kan, belajar sampai tapi tak buat. Okey, jom kita jalan coach. Jom. Dah redup sikit ni. Silakan. InsyaAllah. Kita akan berenang coach. Kita akan masuk. Daripada sini sampai hujung. Boleh. Tapi saya memang timbul. Coach kata coach akan timbul. Coach ada pelampung naturally. 30. Okay. Nampak ikan kita tu kan? Tengah naik. Mana-mana tu makanan tadi? Kita cuba baling dari atas ni. Saja je lah. Nak buktikan kolam kita yang ada ikan. Mana tadi makanan? Ada. Dia
yang paling yang baik elok kepada ni Ya. adalah airnya. Baik-baik. Kalau Dia pun semua kita akan bagi safety. Live tinggi nanti. Dia jatuh lagi tinggi. Ustaz. Balik. Sebenarnya yelah kat sana tu lah tempat makanan tu kan. Dia tak tahu lah. Ya. Oh, kat sana tu. Sana tu sebenarnya tempat Dia kita timbul bagi sana. makan. Dia timbul sana. Tak apa nanti dia datang lah. Biasa nampak tak kat sana berkumpul. Itulah. Tiba dia naik sebab kita biasa pergi makanan kat situ. Dia baru nak datang lah tu saya rasa. Dia baru tahulah tu. Ya. Kita bagi sini dia naik sana nampak tak? Sebab sebenarnya kita dah rutinkan. Dah rutinkan dia. Pagi Situ- 8 sampai 10 makan. Situ kantin dia. betul. Dia punya kafe kat situ. Ada di sana? Ya, insyaAllah. Jom kita pusing. Kita ada ini kolam binatang, kolam orang kat sana. Oh. Kolam manusia. Ustaz Azmi, mai tunjuk Ustaz Azmi sikit mai sini Ustaz. Ustaz Azmi. Apa ni tuan-puan sekalian? Itu Ustaz tengok Ustaz Azmi sini Ustaz. Ustaz Azmi Dimash, pusing-pusing tunjuk. Tunjuk. Kejar Ustaz Azmi. Kejar. Ustaz Azmi. Sekejap Ustaz. Kamu kena projek kita ni. Ustaz, kita dah Okey, saya rasa selalu dah yang live dah faham dah Ustaz Azmi selalu lari. Tapi beliau lah orang yang tak pernah lari daripada perkampungan hijrah ni. Beliau lah orang yang setiap hari di perkampungan hijrah ni yang mengatur, yang mengurus, yang supervise semua aktiviti di perkampungan hijrah ni. Subhanallah. Jadi, okey, insya-Allah coach. Ustaz Azmi memang macam tu coach. Dia tak nak cakap, dia lari. Tapi dia lah orang yang setiap hari di sini mengurus semuanya. Ya, insya-Allah. Okey. Ramai suka sharing coach. Terima kasih. Boleh datang je anytime kita buka kita punya farm kepada awam pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Setiap hari coach? Setiap hari kecuali hari Selasa. Tapi kalau datang hari Selasa pun ada orang. Ya. So kat sana boleh bawa anak-anak semua sekali. Kita ada lebih 18 point, 18 ekar tu. Kita ada tram semua kan. Boleh jalan lah. Ini kolam. Boleh bawa. Sebenarnya kami dah pergi agro Di impian. Di impian agro farm. Sana ada mini zoo, sana ada restoran, ada nasi Arab special. Lepas tu boleh tengok sendiri binatang-binatang ternak kat sana. Ada semua, ada berapa jenis binatang, 5-6 Wah, banyak. binatang. 20 lah. 20. Tak maksudnya yang ternak. 20 yang jenis. ternak. Lembu, kambing apa semua. Rusa, betul. Lepas tu boleh tengok tanaman-tanaman pertanian coach. Apa yang coach buat. Saya sendiri sekarang ni kan mula tanam minat pada anak. Siapa nak bertani, siapa nak menternak. Sampai ada anak tu memang nak ambil dalam bidang apa tu? Doktor vet. Maksudnya veterina. Sebab apa? Mereka diberikan kefahaman yang berbeza tentang plantation, peladangan peternakan dan juga pertanian. Okey, ini adalah kolam manusia. Sana kolam ikan kan? Kolam binatang ni kolam orang. Sebab kawasan ni nanti coach, kita bayangkan macam ni. Sini adalah kawasan, bukan industri, kita bagi kawasan apa? Rekreasi. Kolam tu nanti kita akan bangunkan macam restoran yang kakinya dalam kolam. So, kawasan situ akan dibersihkan. Orang yang camping-camping tu. Situ kawasan camping. Mungkin nak, bukan yang ada karavan apa semua tu kan. Lepas tu, diorang memancing, boleh ikan terus bakar kat sini. Lepas tu ada restoran tu dan ini kita akan buat 3 jenis kolam manusia. Satu untuk perempuan saja, betul-betul tertutup. Kedua untuk lelaki saja, tertutup juga. Dan ketiga untuk family. Yang itulah akan ada sikit permainan kanak-kanak apa semua. Jadi bayangannya adalah kampung hijrah ataupun hijrah village ni dia akan jadi tarikan agrotourism. Macam coach lah tu yang kami nampak coach tu adalah satu kita panggil model yang sangat dekat dengan apa yang kami bayangkan. Agrotourism sebagai satu tarikan pelancongan. Tetapi bila mereka sampai di sini, mereka dapat lebih daripada tu, bukan hanya rekreasi hiburan keluarga, mereka dapat kerohanian,
mereka dapat dari sudut sosialnya. Sebab kat sini akan dibangunkan pengajian-pengajian tu lah. Masjid, surau dan kemungkinan kita plan untuk training Islamic training tu lah. Mungkin ada orang nak 2 minggu stay sini, kita ada resort apa semua untuk habiskan satu kitab contoh. Untuk hafazan surah Yasin contohnya. Kita buka camp hafazan surah Yasin untuk makcik-makcik, pakcik-pakcik. Lepas 2 minggu, lancar Yasin dapat sijil, graduate. Contoh ibarat macam tu lah. Pengajian-pengajian berkala. Begitulah tuan-puan sekalian. Doakan. Saya nampak memang potensi yang banyak lah. Cuma daripada idea itu, kita perlukan juga implementation lah. Sebab macam yang saya sebutkan pagi tadi, paling pentingnya lagu yang ditulis tu lah, dan juga puisi yang dikarang tu. Macam contoh dekat sawit-sawit bawah tu kan, kalau kita bersihkan, saya rasa tempat tu sejuk. Boleh dibuatkan camp motivasi kepada anak-anak. Camp motivation. Lepas tu macam konsep glamping yang saya ada tu, immediately boleh buat. Saya rasa, bagi pandangan saya, jangan tunggu semuanya siap. So ustaz dengan ustazah buat sikit-sikit. Maksudnya yang pentingnya tentang pengisian. Macam sekarang ni, kalau kita dah siap, tempat kangkung dah ada, tempat ni dah ada, ikan dah ada, sebenarnya kita tak cukup. Saya rasa kita nak beri dekat Negeri Sembilan ni sahaja projek satu batas, satu masjid. Macam mana siapa nak infak? Contohnya beli RM150 satu batas. Kita berilah satu masjid. Satu masjid pada hari Jumaat. Berapa banyak orang yang dapat manfaat daripada tu. Masya Allah. Betul-betul. Cepatlah habis. Cepatlah habis tak itu. Sebenarnya kalau itu nak dibuat. Kalau tidak memang jual kat ni je lah kan. Tapi akhirnya orang cakap kita boleh promotekan perkampungan ini. Stikernya perkampungan hijrah misalnya. Orang tahu infak daripada kawan-kawan. Kita sharekan infak ni. Kekuatan kita orang Islam itulah kan, ya, kita bersama kan, macam tu lah. Infak, wakaf, sedekah. Okey, jom kita gerak ke sana. Masya Allah. Kami di Malaysia sekarang pukul berapa? Sebab yang menonton seluruh dunia ni. Pukul 1. Pukul 1. Oh, 12.20. 12.20. Ada masa. Kita punya line ni sampai asar ni. Okey, ini kolam kedua pun ikan-ikan kita juga. Ikan. Masya Allah. Okey, kan di tempat coach juga ada ikan kan? Ya, betul. Coach buat dalam, maksudnya untuk dalaman ke ataupun jual juga keluar? Jual juga kalau orang ada yang nak lah. Tapi tak sempat nak jual Ustazah. Dalam pun tak cukup Dalam pun tak cukup dah. Macam mungkin kita dekat kampung kita tu, kita ada lebih 20,000 ekor lah ikan. Banyak. Tapi hari tu kita tak nampak kolam yang besar. Dah habis dah. Oh gitu. Habis. Kita yang ini pun boleh jadi supplier kita kan. InsyaAllah. Tuan-puan sekalian, ini dalam ada 20,000 ekor. Kat sana lebih kurang 30 Sana dalam 30,000 ekor. Lepas tu kita akan buka lagi kolam lain. Ada kolam lain lagi tak? Bawah sana lagi ada 2. Di bawah sana ada 2 lagi kolam. Tuan-puan sedang melihat siaran langsung daripada perkampungan Al-Hijrah. Tapi dia macam mana pun nak kena pellet Village. juga. Kita dah didatangi oleh Coach Bahar, pengusaha agrotourism di Muar Johor. Cari di Impian Agro Farm. Nanti sebab itu kita bergabung hari ni. Ini kira mentor lah. Kami menti ni. Tak ada Ustaz. Tak ada apa-apa. Jangan sampai ke itu. Saya sebenarnya berkongsi je. Saya suka berkongsi. Kita buat berkongsi dengan benda yang baik. Satu lagi yang ada peluang dekat perkampungan hijrah ni, saya punya pandangan, mungkin 42 ekar ni tak cukup nanti. Betul. Kita cari 40 ekar lagi. Kita bela kambing aja. Kita bela lembu aja. Itu sebab saya cakap tadi, perkampungan ini kena ada 3 elemen tuan-tuan. 3 elemen apa? Satu elemen iaitu event. Yang kedua event tu kita kata majlis, program. Kenapa orang nak, kenapa dia datang pergi kolam, itu event. So kita kena banyakkan event. Okay, kedua manusia. Kita kena wujudkan event tu datangnya manusia. Dan manusia datangnya makan.
Ya. Jadi sayanglah kalau makan itu disediakan orang lain. Macam saya promote sikit boleh Ustaz? Boleh, Dekat di Impian Agrofarm sekarang kita ada buat menu baru iaitu nasi dulang kari kambing Coach Bahar. Ya. Nasi dulang kari kambing Coach Bahar, ada siapa-siapa yang boleh postkan dekat komen tu nanti. Nasi dulang kari kambing Coach Bahar ni specialnya adalah kita pakai kambing kita sendiri. Kita pakai ayam organik kita sendiri dan ayam dan kambing tu kita bela sendiri, kita beri makan dan dedaknya sendiri. Masya Allah. Maksudnya adalah kempen yang kita nak buat, kita nak kena high value, added value kan. Tu sebab kenapa graduan-graduan kita bergaji kecil. Sebab apa? Dalam pertanian ini direndahkan. Sepatutnya petani ataupun peternak kena jual sendiri dan kena buat produk sendiri. Kita ada end product. Macam Ustazah punya ni, nanti kita buat paste. Misalnya kat sini masak lemak talapia misalnya. Ada paste-nya sendiri, ada dia punya frozen dia sendiri. So kena ada branding Ustazah sendiri. So maksudnya itu saya rasa entah cukup entah tak. Jadi dekat siapa yang nak ke di Impian Agrofarm, kita promote Ustazah, satu dulang 5 orang makan tu cuma kalau kat luar lah RM120. Sebab kita ada kambing perap, kita ada kambing kari, kita ada ayam organik. Semua sekali tu satu dulang tu kosnya pun 100. Tapi sebab apa, arwah bapa saya cakap, dalam bisnes ni selain daripada kita untung, kita akan rugi. Kalau macam mana kita tak rugi, kita buka kedai tiba-tiba hujan. Itu dah rugi. Betul. Tapi kita mesti untung. Kenapa kita mesti untung? Pertama, kalau kita boleh buat keputusan kita sendiri. Sama ada kalau kita nak beri murah, kita nak sedekah dengan orang. Saya dapat merendahkan kos saya sebab saya buat tanah saya sendiri. Saya bela ayam sendiri. Jadi promotion ni sampai 31 bulan. Okay. 31 bulan ni Ustazah. Berapa? RM60 saja. Ui, dahsyat. Makan 4 orang. Kari kambing. Kalau tengok pergi dekat saya punya page, mungkin dah tengok dah. Kita punya Sekarang dekat page Coach Bahar, saya dah tengok dah berapa minggu dah. Coach Adlan satu dulang nasi Arab special dan kari kambing dengan ayam organik dengan semua tu. Saya duk bayang memang satu dulang yang makan bukan 5-6 orang, lebih lagi tu. Saya ingatkan harganya dah 100 lebih. Rupanya RM60. Kalau fikir logik akal sebenarnya tak untung. Sebab modal sih kita boleh congak-congak dan 100 modal. Belum masa, tenaga apa semua tu, hidden cost tu kan Coach Bahar? Cuma yang sekarang yang kita nak try kenalkan kepada orang lain adalah dalam maksudnya kenapa kita menternak, kenapa kita bertani, di mana ini adalah asas kita boleh kurangkan kos kita sendiri. Cuba bayangkan makan nasi dulang tu, korang boleh makan dengan enjoy dan dia berada dalam 100 cawangan. Oh. Macam mana kita nak cater? Jadi tak adalah petani-petani kita menangis sebab tak ada nak jual kambing. Kambing sekarang daripada Thailand cuma RM200 aja. Sebab berebut-rebut nak jual akikah saja. Masa musim korban dengan akikah tak boleh jual lembu. Itu sebabnya kita kena buat benda ni. Macam faham tak? Korang. Okey. Okey. Tuan-puan sekalian, harap boleh terima dan boleh faham mesej yang dah disampaikan oleh Coach Bahar. Kenapa Coach boleh jual RM60 untuk satu dulang yang kosnya kalaulah beli ayam, lembu, kambing di luar, kosnya 100 pun tak cukup. Dan simple calculation situ kita boleh faham bila kita sendiri menternak ikan ke binatang berkaki 4 ni ke, maksudnya sayur-sayur, maka sebenarnya kita boleh menguasai harga pasaran. Betul. Sekarang harga pasaran ni dimonopoli oleh kartel-kartel lah, kartel-kartel. Kalau istilah yang macam istilah tu benar sebenarnya, ada kartel lembu, ada kartel kambing, ada kartel ikan, ada kartel ayam. Semua tu ada. Kartel sayur pertanian pun memang ada. Kalau di Malaysia ni yang menetapkan harga-harga sayur, contohnya kan yang menetapkan harga-harga sayur ni kadang-kadang
ada satu coach Ha. ya penetapan harga saya. Contohnya harga timun batang hari ni. Harga buah ni hari ni. Dia ada satu pasar. Saya tak nak sebutlah pasar apa. Tapi bila kami tanya kenapa pasar tu yang menentukan harga dan harga timun batang hari ni berapa 1 kilo tu ditentukan oleh pasar tu dan ditentukan oleh kumpulan mana. Dahsyat dan ia bukan daripada muslim lah. Non-muslim yang menguasai pasaran dan mereka pula yang menetapkan harga shilling. Betul. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah bila ada kesedaran Coach Bahar, ramai lagi orang seperti Coach Bahar, seperti kita di Perkampungan Hijrah, akhirnya kita boleh menentu dan menjagalah harga pasaran tu. Ya. Okey. Kita bergambar depan. Ambil gambar depan sini. Lebih jauh. Atas jambatan. Kuat ke Okey. jembatan tu? Kuat. Ya. Ni gambar mahal ni. Ini anak-anak. Yelah, dia ada peringkat-peringkat dia. Lepas tu nanti dia lepaskan. Tu. Tak, saya tengok air dia bersih. Kalau ustaz tak tahu, Mek, datang. sebenarnya Tengok. saya rasa ustazah tak tahu. Kolam orang tak macam ni ustazah. Kenapa? Kolam orang macam mana? Kotor. Ya. Sebab air ni. Sebab air ni air bukit. Dia masuk, dia keluar masuk. Betul? Ya, memang. Sebab Ya. kita jarang tengok kolam orang. Ini macam bersih coach. Sangat bersih. Masya Dia Allah. enjoy ni. Tengok tu. Ya. Airnya direct. Ya, betul. Ha-ha. Air bukit. Sebenarnya Air ada bukit. sungai. Ha? Ini 7-8 lah. 78. pH. Ya, pH. Subhanallah. Okey, bergambar kami bertiga. Itulah Ustaz Azmi jauh ke atas sana tu. Mana Ustaz Ni Azmi? bergambar dulu. Mana? Gambar-gambar. Boleh gambar. Ni, coach bukan datang hari-hari ni. Marilah. Tak apa, biar ni. Ambil ni, ambil. Dek, ambil ni, dek. Pegang-pegang. Oh, okey. Nak genggam. Saja. Kita tampun ni pula. Okey. Kejap Paling tak insaf saya. Sedap. Daripada tadi duduk betul. Mana terkenal aku. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Apa yang tuan-puan sedang lihat adalah salah satu kolam. Kita ada semua 4 kolam ikan. Maksudnya dalam sekali pusingan tu lebih kurang dalam 50,000 ekor ikan lah. 30, 60, 70,000. 80,000 ekor jugalah. Lebih kurang gitu. Yang anda nampak ke atas sana adalah pembenihan ikan. Nak kata tempat dia orang bertelur. Bertelur? Ikan bertelur? Beranak kan? Nah, betul lah. Betul lah. Okay, betul. Oh, betul lah telur ikan. Ikan paus beranak. Oh, makasih tuan. Jadi tempat membenih mereka lah. Tempat bukan benih tuan dia apa? Pembenihan. Breeding lah. Breeding mereka kat situ. Lepas tu mereka akan dilepaskan ke dalam ni. Sebab kalau lepas yang kecil-kecil terus dalam ni kena makan dengan yang remaja dengan dewasa. Jadi yang baby-baby tu kita biar dia besar dulu sikit. Okey. Apa lagi cadangan coach kalau area sini? Itulah. Kita buat je dulu pasal bila manusia tu tak datang, lambat datang, kita punya semangat tu nanti menurun. Kita buka Jadi, je dulu dia orang buka datang je. mancing macam tu kan? Tak adalah. Maksudnya kemah. Kita buat ekonomi mendiri. Jangan kita galakkan dengan orang, diorang ni dengan aircon lah, dengan dengan benda-benda cantik. Kita faham. Jangan tunjuk cantik dulu baru Jangan, kita nak jangan. buka. Sekarang supaya benda tu ada peristiwa. Nanti bila dah cantik kan, masa cerita lain pula. Macam anak-anak kita beringus, tak ada orang nak bela Betul. Dah cantik semua orang minat. Oi, dalam maksud. Apa yang kau sebut, kami janganlah nak tunggu semua perfect, dah ada. Kita panggil jalan pun dah cantik semua. Sebenarnya kalau kita bersihkan cepat ni, kita terus buat elan siapa yang nak camper van. Buatkan sikit glamping. Ya, dia orang dah boleh healing lah dengan ikan apa semua. Yes.
Boleh buka dah ni 2 minggu lagi ni. Sebab tuan-tuan ini tanah ni ubat tuan-tuan. Ubat kepada anak-anak kita. Masya-Allah. Pokok ni, rumput ni, dia orang tak akan dapat dekat bandar, kat pekan. Ya. Kat belakang rumah, kat depan taman. Ya. Berapa luas dia nak lari tu. Dia belajar patut turun bukit ni kena slow. Itu belajar juga tu. Ya. Kepada anak-anak kita kan. Kalau tidak jatuh. Betul. Jadi sekarang memang ramai orang nak back to nature kan? Sebab kita memang Allah dah bagi sebenarnya terlalu banyak kekayaan daripada bumi. Ke sini, ke kiri ni. Coach, boleh jalan lagi tak, Boleh. Coach? Masih boleh lagi. Coach nak berbaring ni gambar. Berbaring 3 orang sini gambar. Sebenarnya hari tu saya dah jalan ke bawah tu. Nampak tak ada laluan tu? Sana, kalau pergi sana kita akan nampak kolam, tapi kita tak pergilah sekarang. Lepas tu di sana ada lebih kurang 3-4 ekar untuk pertanian. Laluan kuning tu. Kalau terus kita akan nampak ada 3-4 ekar untuk pertanian. So keseluruhan tempat pertanian tu lebih kurang dalam 8 ekar lah lebih kurang. Okey lah Coach Ya. InsyaAllah. Okay, kita cakap semua tu. Tengok depan sana. Subhanallah. Apa yang anda sedang lihat sekarang adalah Hijrah Islamic Center, Pusat Islam Hijrah. InsyaAllah akan siap, jangkaannya adalah pada bulan 3, awal bulan 4 tu insya-Allah lah. Dalam bulan 4 kita dah boleh gunakan dah. Tuan-puan sekalian, saya cakap sikit. Okey, tak apa, pusing sana je. Stop. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Langsunglah kita buka kepada siapa yang ingin wakaf, niatkan untuk ahli keluarga, mak ayah, untuk diri sendiri, untuk pembangunan pusat Islam kita, yang mana sementara masjid Darul Hijrah kita siap, jemaah ataupun penduduk yang tinggal di sini, mereka akan solat di dalam pusat Islam ni. Maksud pusat Islam ni yang mereka akan, dalamnya ada surau lah. Ada surau, ada pusat pengajian, di atas adalah bangunan untuk yayasan, ruang pejabat, dan saya juga akan bekerja dari sinilah. Jadi pejabat-pejabat kita yang di Senawang tu semua kita akan pindahkan ke sini. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kami masih memerlukan lebih kurang untuk menyiapkan bangunan ni lebih kurang dalam 500,000 lebih kurang. Kita dah kumpulkan dana, bangunan ni bernilai dalam 2 juta lebih. Maksud kita dah cukupkan dana lebih kurang dalam 500,000 lagi, tapi kita pun tak tahulah dalam tu nanti untuk peralatan dan sebagainya. Dari semasa ke semasa kita selalu update kan. Jadi alhamdulillah, inilah hasil yang tuan-puan beri infak, wakaf, sumbangan selama ni. Kita boleh nampak keluasan dia berapa, sebenarnya besar ni. Berapa kawasan kita, Syazanah? Ini berapa luas ni? Ya. Itu orang Hijrah Village tu. Okey, jom. Maklumat-maklumat tu sebenarnya kepada pengurus Hijrah Village. Dia nampak dulu, Coach, nampak macam kecil. Bila dah naik, besarlah pula. Masa tiang-tiang tu nampak tak besar. 1,000 ke? Itu kan anggaran yang 1,000 ke 2,000 tu terlalu besar dia punya. Lainlah kalau 1,800 ke 2,000, itu logik sikit kita sebut. 1,000 ke 2,000 square feet. Ini kalau ikut pengalaman saya lah. Ya. Yang ini dalam 4,500 kaki persegi lah. Ya, 4,500 kaki persegi. Ya. Logik. Ya betul. 4,500 kaki persegi tu logik. 1,000 kaki persegi satu biji rumah. 1,000 kaki persegi tu. Ini masjid. Ini pun ke sikit ni. 2 tingkat kan ni kan? 2 floor. Atas lagi 3. 2. Ya, kalau 1,000 kaki persegi tu dalam sebuah banglo lah macam tu kan. Tuan-puan sekalian, insya-Allah di sinilah akan dibangunkan pengajian-pengajian, kuliah berkitab, daripada kulit ke kulit,
kuliah maghrib, kuliah subuh dan kuliah pengajian saya pada waktu pagi, kuliah Riyadhus Salihin akan dibangunkan di sini. Jadi tempat ini betul-betul insya-Allah akan dimanfaatkan. Tempat ini akan mengalirkan insya-Allah setiap sen sumbangan tuan-puan sekalian. Barakallah. Kalau kita jalan tengok ni, rumah ni, kita bolehlah pergi terus nanti kita okey. Kalau coach nak terus kita jumpa coach kat sana, saya round sekejap. Boleh saya tengok je. Boleh juga. Okey, subhanallah. Okey. Kalau kita tengok bahagian depan ni, bahagian depan rumah di sini kita akan centralize semua kena sama dari segi apa kita panggil tu? Luar ni, hiasan luar apa kita panggil? Saya selalu lupa lah. Dek, apa? Beranda. Yalah, beranda. Ni kalau pokok-pokok luar ni. Landscape. Landscape. Landscape tu kita yang tentukan. Biar sama. Kalau tak pokok tu kan lain-lain. Tapi di belakang dia orang boleh tentukan sendiri. Belakang ada lebih kurang 4 kaki ke 5 kaki tanah masing-masing. Belakangnya macam ni. Masing-masing bebas lah. Nak menanam sayur ke apa ke. Belakang pun teduh bila nampak ada apa ni. Perabot dalam pun sama juga. Ya, perabot dalam kita bagi 2 pilihan. Dia beli fully furnished ataupun dia kosong. Jadi kalau fully furnished tu kita standard sama. Harga pun jadi beza. Kita lebih kurang dalam kalau siap semua dekat hampir 300 buah lah. Kita bukan hanya fokus warga emas. Kalau warga muda, dia boleh komit dengan semua jadual dalam ni, kuliah-kuliah dan dia bekerja. Mungkin dia bekerja lah. Sebab kita lebih kurang mungkin 2,000 peluang pekerjaan yang akan wujud. Kalau kita tengok ruang depan luas kan. Jadi ni depan dia lah. Ya, ini bahagian depan-depan. Cuma dia tak ada parking lah. Tak ada. Dia parking kat central lah. Central lah. Bawah kawasan parking. Lepas tu kita memang macam menggalakkan macam ni lah. Anak-anak akan hantar mak ayah. Kita nak anak-anak tu datang setiap minggu. Bahkan kita akan ada peraturan. Kalau contohlah anak-anak tak datang ziarah, anak-anak kena bawa balik mak ayah dia. Ibarat macam tu. Seolahnya dia lepas terus. Kita bukan pusat jagaan. Tak boleh dia lepas terus dan ada banyak syarat lah juga. Ibu bapa yang duduk di sini mesti komit dengan segala aktiviti kita. Kita boleh nampak lah di belakang ada 1, 2, 3, 4 layer sebenarnya. Okey. Ini fasa pertama. Okey. Tadi rumah contoh coach dah ada masuk rumah belum. Contoh. Oh, coach belum terus dia ajak tempat makan Okey. Tak, rumah contoh sebelah tu. Tempat makan tu tak ada furniture apa-apa. Okey, so kita akan jalan. Kita akan berhenti di hujung sana. Kita boleh duduk. Boleh? Santai sikit kat situ. Okey. Jom, coach jalan sama. Tak tepi. Okey. Okey. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah kita sangat gembira dengan kedatangan Coach Bahar ataupun Dr. Baharudin kerana orang-orang seperti ini memberikan kami semangat sebenarnya. Motivasi, inspirasi coach. Sebab kita rasa ada orang yang percayalah dengan apa yang kita usahakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Apa-apa coach? Okey. Saya nampak tuan-tuan kat sini kalau macam fasa satunya hampir, kalau ikut fasa saya tadi bila briefing tu ada 5 fasa. Tapi fasa satunya saya nampak pun dah siap. Hampir siap lah. Cuma kelebihan sebab saya ni orang construction juga. Apa yang saya nak puji adalah working place ataupun tapak tu kebanyakannya bersih. Alhamdulillah. Maksudnya tak adalah berkecamuk semua sekali. Tersusun. Jadi dari segi keselamatannya tu sangat baiklah. Alhamdulillah. Jadi boleh beri kredit kepada owner ataupun kepada mereka yang buat ni. Ya. Kita construction sendiri, Hijrah Construction memang fully diurus sendiri, beli barang sendiri, pekerja sendiri. Tapi kita kerjasama dengan kita kerjasama dengan arkitek yang bertauliah, developer. Maksudnya semua tu ikut spek lah. Bahkan kita overspec. Overspec itu dia apa ya?
macam contoh rumah ni, kalau rumah yang simple macam ni, sepatutnya ada maksudnya basic dia dah cukup dah, kita buat lebih lagi. Dia macam kita buat binaan tu untuk rumah 2 tingkat. Kukuhnya, piling, beam, apa semua tu. Kita buat macam tu lah. Okey. Sebab safety tu, the most important, safety lah. Boleh nampak betul? Ya. Tempat kawasan ni nampak bersih, clear. Yang nak parking kat mana apa semua ada. Ya. Betul. Hari tu kita buat majlis maulid kat sini, 7,000 orang hadir. Oh. Maulid akbar memang tak muat makutang kemah semua, dan muat untuk parking. Sebab masa tu datang 50-60 buah bas datang. Sekali dengan ni. Itulah event pertama kita pun tak jangka orang datang ramai, seluruh Malaysia. Sebab orang macam nak tunggu bila perkampungan hijrah ni mula. Okey, kita nak jemput masuk sekejap dalam rumah contoh. Inilah kalau fully finish. Okey. Tak ada elektrik Wow. Cantik. Ya. Wow, cantik Inilah dia. Kalau rumah cuba cek. Ya. Tak apa. Tak apa, tak ada elektrik pun. Oh, ni rumah contoh yang didesign dengan ni lah. Ini rumah contoh 1 bilik. Oh, okey. Kita akan buat fasa seterusnya rumah 2 bilik. Lepas tu kita juga akan ada jual lot tanah. Okey. Siapa lot tanah, lepas tu dia beli sendiri. Dia bina sendiri, build up sendiri. Okey. Ataupun nak suruh construction kita buat. Okey, boleh tengok yang 1 bilik. Ini biliknya. Encik bukakan untuk langsung sebab dia jadi gelap. Tak apa. It's okay, buka je. Sebab kadang-kadang elektrik ni dia adjust, kejap boleh buka, kejap tak boleh buka. Dia buat finishing Ya. Ini semua perabot kita, coach. Kan kita ada kilang perabot. Betul tu. Ya. Lebih kurang. Tandas pintu sana besar kan? Sebab kita standby untuk yang berkursi roda. Tapi kita kena ingatkan semua kena ada laluan kursi roda. Baik. Faham maksud Sila. Itulah dia panggil apa, slope. Kena buat tu. Ya. Mana tim Yuswi? Okey. Ini nampak macam kecil. Itu kan kita kan plan ini untuk laluan kursi roda. Kena ada slope tu. Betul kan? Gitu. Jadi dah cukup lah. Dia ada ruang masak. Ya, ruang makan. Sebab dia duduk macam suami isteri ataupun duduk bujang. Kalau ikutkan cantik sangat, selesa sangat. Ya. Berapa ni dijual kalau boleh tahu ke? Okey. Kalau yang kosong, sebelum ni harga dia jadi 100 panggil ustaz jap. Ini kalau kosong 150. 150. Ustaz. Okey. Kalau kosong 150K, tuan-puan sekalian. Tapi kalau fully furnished, siap dengan mesin basuh, peti ais, maksudnya macam kita nak pergi ke hotel, kan bawa beg barang kita je tu, dan semua dah lengkap, apa semua, aircon apa semua, tambah lagi dah 50K. Sebab ini saja ni, build up ni semua ni memang dengan hiasan dinding, cermin, inilah semua ni dengan cantik sebegini, tambah lagi 50K. Sebelum alhamdulillah ada. Tuan-puan sekalian, masa kita bina ni lepas PKP, harga barang semua naik mendadak. Lepas tu kita punya harga tu sebenarnya bukan harga rumah, harga surrounding tu yang mahal. Betul tak, coach? Betul. Nilai yang anda akan dapat value bila menetap di sini. Ini pun dah habis dah, sold out semua sebenarnya. Ya. Untuk fasa pertama. Untuk fasa pertama lah. Ya. Saya pergi Indonesia. Baik, coach, kita duduk situ. Jom. Okey, jom. Air. Menarik ni. Alhamdulillah. Okey. Tuan-puan sekalian, sebelum coach cerita pasal pengamat di Indonesia, dia macam ni. Bila sebut Encik boleh duduk situ. Okey. Bila sebut dia ada okey. Backlight sikit. Saya duduk sini sikit. Tak apa, kita tutup.
Okey. Contoh ada orang dia rasa macam mahalnya apa nama ni? Rumah kita ni. Tuan-puan sekalian, anda bila tengok anda boleh tahu. Kita buat rasa tolong buka pintu sana. Sorry. Lighting. Bagaimana cara kita buat, macam mana kita jaga suasana, macam mana pembangunan yang dibangunkan tu. Kalaulah contohnya, kalau tak apa, okey dah tu. Kalau misal kata kita boleh je nak bina bangunan kos 40,000, tapi kita pilih untuk double kosnya 80,000. Kerana apabila kos meningkat tu, ia melibatkan kualiti dan apa yang kita nak target. Begitulah. Ada banyak pilihan rumah warga emas dengan harga yang jauh lebih rendah. Jadi kepada siapa yang ayatnya macam ni lah, bagi siapa yang tak apa. Okey, tenang semua. Bagi kita fokus. Okey. Jadi bagi orang yang targetnya begitu, bajetnya begitu, dia ada pilihan. So, kita bukan kata ini tu orang-orang kaya je duduk ni sekian-sekian. Tidak. Sebenarnya kita beri pilihan dalam pasaran. Ada orang dia berkemampuan begini, ada orang berkemampuan begini. Sebab apa coach, ada sesetengah VIP lah, kita sebut kehidupan VIP ni, mereka ramai juga nak cari tempat-tempat untuk mereka berdiam, mereka menuntut ilmu, mereka nak habiskan hari tua. Tetapi mereka dah biasa hidup dengan level ataupun dengan cara hidup yang sedemikian. Untuk mereka turunkan bila di usia emas bukan senang. Jadi bila mereka tengok, oh sini selesa macam sesuai je dengan, kita kata dengan gaya hidup dia ataupun dengan jiwa dia. Jadi kita perlu sediakan semua pilihan lah dalam masyarakat. Begitulah lebih kurang. Silakan coach. Tak adalah. Dalam satu-satu pembinaan dan construction, namanya construction economist. Actually dia perlu ada masa time dia. Kita sebenarnya menjual masa depan ni. Tapi saya tak tahu ustazah kata mahal. Saya tak nampak mahal. Oh, Masya Allah. Saya ni tak bila nak sebut harga tu, saya rasa macam 150 dengan rumah macam ni. Saya rasa, syukurlah kalau coach kata macam tu. Tak ada. Kalau orang faham tentang you memiliki, untuk kita menguasai tuan-tuan, kita tak perlu memiliki. Macam saya sebutkan, kadang-kadang kita selalu berlomba-lomba untuk dapat nombor 1. Daripada darjah 1 kita dapat nombor 1. Kan? Lepas itu kita nak pergi bekerja, sebab tu kita nak buat award itu dan ini, anugerah itu dan ini. Sedangkan sebenarnya kenapa kita tak boleh sharing? Semua orang dapat nombor 1. Masya Allah. So benda yang sama juga dengan apa yang kita ada. You beli environment, you beli tentang bagaimana suasana, macam mana anak-anak kita, even kalau contohnya anak-anak kita yang tua kat sini, ustaz dengan ustazah telah membina satu perkampungan hijrah. Namanya pun hijrah. Maksudnya bagaimana orang mak bapaknya dulu masa kita muda terlalu sibuk dengan kerja contohnya. Tapi pada umur akhir kita ni, kita dapat bersama-sama dan kita membeli suasana yang kita nak. Dan akhirnya kita pula mendidik anak dan cucu kita dalam suasana itu. Dan kita bersama pula. Macam mana itu boleh dinilai dengan harga? Ya. Jadi ini tuan-tuan, minta maaf cakap lah, saya rasa ini adalah package insurans. Ini adalah insurans kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Insurans kehidupan di mana yang sepatutnya semua orang ada. Kan kita macam-macam cita-cita. Ramai orang ada cita-cita. Cita-cita nak pergi Mekah, pergi umrah, cita-cita nak pergi bina kehidupan dia, berkeluarga, macam-macam. Dan salah satu daripada cita-citanya adalah untuk soft landing dalam kehidupan kita. Kebahagiaan ini adalah ketenangan. Kebahagiaan ini bila masa kita tak ada apa-apa komitmen lain, hutang kita tak ada, komitmen kita tak ada, kerja kita tak ada, sampai masanya dia akan berputar sampai satu tahap kita macam anak-anak kecil lagi. Kan, kita perlu dimanja. Masa dulu kita umur kita sampai umur 60 kita jadi pengarah, kita jadi jadi cikgu. Tapi kita nak jumpa orang,
Duduk dekat rumah kita sendiri, duduk dekat kampung, rumah 18 bilik. Lepas itu kita nak bercakap dengan siapa? Betul. Datang dekat kampung, perkampungan hijrah, duduk, penat. Duduk kat sini, tidur. Nanti petang ada asar, pergi asar. Nanti maghrib ada kuliah, pergi kuliah. Kalau tidak kuat pun agaknya buka sikit tingkap, dengar apa yang kita nak cakap. So maksudnya, tuan-tuan, kita membeli pahala, tuan-tuan. Kalau orang nampak macam tu kan nanti marah pula kan masuk dalam ni. Macam mana kau orang boleh dapat environment? Macam mana tuan-tuan boleh ingat di mana environment kita duduk dekat Mekah, Madinah, duduk dekat di sekeliling, tiap-tiap hari orang pergi semayang. Ya. Setiap waktu tunggu nak semayang. Kenapa? Itu environment. Tuan-tuan boleh bayar ke? Satu bilik, belilah dekat Mekah tu misalnya, harganya 3 juta US dollar. Duduklah kat situ. Kan? Walaupun memang semua sekali hidup kita ni digerakkan dengan hati. Ya, saya faham. Tetapi kita kan berusaha. Bila usaha dengan perkampungan yang ada ni, kita nak buat sendiri, kita nak sorang-sorang, nak dudukkan masjidnya kat situ sebelah rumah kita, nak carikan kawan yang baik duduk sebelah rumah kita, nak makan yang makanannya halal, nak buat rumah kita. Kita ni siapa? Raja pun belum tentu lagi boleh buat. So sekarang ni bila ustaz dengan ustazah buat benda dalam perkampungan ini, sama-samalah kita sokong dan kita faham. Kadang-kadang kalau orang ramai fikir, ni orang-orang ni nak menjual. Saya rasa tak payahlah kita as a negative, very positive person, kita ni menjual masa depan. Dengan masa depan yang kita tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu masa depan Ustaz tahu masa depan Ustaz 30 minit ke depan pun power dah. Ustaz dah akan jadi orang yang paling kaya. Supernatural. Kalau Ustaz tahu misalnya contoh, semua kajian engineering, kajian doktor, kajian PhD, whatever, orang berlomba-lomba untuk belajar masa depan. Tapi dia orang tak boleh membaca masa depan kecuali masa depan akhirat. Masya Allah, sangat mendalam. So mana kita nak tahu esok kita, macam mana kita nak tahu 5 minit pun kita tak tahu apa nak jadi. Hari ni kita nak makan apa pun kita tak tahu lagi. Kita walaupun apa yang ada kat depan mata kita belum tahu lagi sentuh. So saya rasa itu sebablah macam saya berikan semangat, kekuatan siapa sahaja yang boleh buat. Kalau ada pun orang, bukan kita nak banding-bandingkan yang lain, tetapi apa yang ada, sementara ustaz dengan ustazah ni diberikan kelebihan, kekuatan, masa, kan, kuat, so bolehlah bekerja lagi. So sampai satu masa pun tak ada siapa yang akan nak memegang obor-obor ni semua sekali. So kita kena buat cepat-cepat. Kita kena create more another heroes untuk jaga benda ni semua. So Alhamdulillah. Jadi saya pun terinspirasi dan begitu semangat dan teruja lah dengan kedatangan yang membawa semangat yang besar dan tinggi lah untuk semua, insyaAllah. Dan moga-moga semangat itu kekal, Coach, dan bertambah-tambah lah untuk membangunkan tanah seluas 40 ekar ni dengan aktivitinya, dengan target yang besarnya, dan moga terus memberi manfaat kepada semua. Dan insyaAllah ayat Coach tu ada banyak poin yang kita kena quote balik. Silakan cik. Insurans akhirat tu, sebab saya jangkakan Coach nak sebut insurans hari tua, tapi Coach sebut insurans akhirat. Apa yang cik faham? Dengan beli rumah ni, pelaburan tu yang lebih besar dalam matlamat akhirat kita. Kadang-kadang lihat dunia tu memang mahal, itu mahal ini, tetapi untuk akhirat ni kita berkira-kira. Tapi kalau kita seandainya kita tahu future tu, Ustaz, tak ada, tak bagus, tak best. Ustaz, kefahaman Ustaz dengan Ustazah apa tentang Islam Azhar, tentang kefahaman. Saya bukan orang yang mentelaah dengan agama, tetapi I'm a applied person.
Saya pernah jatuh, Ustaz dengan Ustazah pun tahu, saya pernah jatuh sampai bankrupt. Saya hutang 15 juta. Saya dalam keadaan yang sangat susah. Orang cari saya, orang menghina dan menjatuhkan saya. Nak bayar bil elektrik pun tak ada. Nak bayar bil elektrik pun tak ada. Tapi itu bukan kisah sedih. Macam yang saya sebutkan tentang sebenarnya menikmati kejatuhan dan menikmati kesusahan itu adalah lebih nikmat daripada meraihkan kejayaan. Masya Allah. Jadi apa kefahaman yang sebenar yang saya sebutkan tentang insurans akhirat tadi? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok satu perkara yang saya pointkan lah. Kita ambil satu benda, angle. Ustaz, ustazah ni macam-macam, hafal Quran semua sekali dia cakap. Tapi perkara yang menenangkan hati kita adalah daripada berselawat. Daripada berselawat, berapa besarnya selawat. Bila saya susah hati, berapa saya orang mencari saya, berapa saya tak tahu masa depan saya, berapa saya tak tahu masa depan anak saya yang 9 orang, berapa saya keadaan yang saya mencuba dan gagal, dengan kesedihan-kesedihan saya berlaku, saya diasakkan dengan kekuatan selawat. Adakah tuan-tuan dapat dengan keadaan itu? Tiap-tiap hari tuan-tuan berselawat. Tapi tuan-tuan dapat ke tidak memahami. Itu sebab saya cakap, beradanya di kampung ini dengan ada berselawat setiap hari, tuan-tuan tak faham lagi ke sebenarnya maksudnya membawa orang kepada ke arah itu. Tuan-tuan dilindungi daripada rezeki, kan? Daripada rezeki yang melimpah ruah, daripada perkara-perkara yang jahat, dunia tipu-tipu ni. Betul. So yang itu yang saya maksudkan. Itu hanya ambil satu angle yang satu sedikit. Sebab saya first time lah dengar perkataan, masa orang menggunakan perkataan insurans akhirat. Okey, saya terus brain cuba analyse lah apa yang coach sebut. Insurans ni kita faham apa? Kalaulah kita ada insurans kereta accident, maka insurans tu akan cover. Betul kan? So, bila kita ada insurans akhirat, kita kan kena keluar modal untuk dapat keselamatan di akhirat tu. Jaminan, nikmat yang Allah dah cerita dah. Masa depan akhirat tu boleh dijangkakan. Sebab tu bijak apa yang coach, ini adalah ayat-ayat otak-otak orang yang, otak apa kita panggil? Otak tak ada otak. tak, dia tak ada otak orang sains kan. Kita panggil apa ni, orang yang praktikal, orang yang okey. Dia bagi metafora tu nampak simple, tapi bila kita pergi deep, kenapa guna perkataan insurans? Insurans ni untuk jaminan masa depan kan. Kau sebut 30 minit akan datang, 10 minit yang ke depan pun kita tak nak jangka kan. Ini untuk kehidupan dunia. Tapi kita dah boleh jangka kehidupan akhirat. Sebab kehidupan akhirat Allah dah cerita dalam Quran. Pada mahsyar tu macam mana, dalam hadis Nabi, alam kubur tu macam mana, syurga tu macam mana, neraka tu macam mana, hidangan dan syurga macam mana, hidangan neraka macam mana, air, makanan, kehidupan. So memang betul lah, kehidupan akhirat tu kita boleh nampak. Jadi apakah bayarannya hari ini? Soalannya, siapa yang beli rumah di sini contohlah 150,000, itu insurans untuk bukan masa depan hari tua. Saya ingat kau nak sebut insurans masa depan hari tua, tapi sebenarnya insurans untuk akhirat kita. Sebab apa? Bila suasana yang membentuk kita. Kita yang kalau duduk kat rumah, mungkin selawat berapa kali je, bahkan mungkin tak selawat. Baca Quran, hadir majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi suasana di sini, betul lah dekat Mekah Madinah, kalau satu bilik hotel kalau kita nak beli, harga dia 3 juta, 4 juta. Dekat, maksudnya kita beli tempat yang keliling bukit menghijau begini, kemudian petang-petang boleh nak pergi mancing, nak pergi menanam pun boleh. Lepas tu nak pergi surau, nak pergi masjid. Kalau hujung minggu keluarga datang, anak-anak semua dia nak main apa kat sini ada. Makanan permainan sunnah, berkuda, memanah, berenang. Lepas tu nak rekreasi, akan ada mini zoo, nak bertani. Maksudnya betul, yang diberi, yang dijual, yang dibeli sebenarnya adalah masa depan. Masa depan yang dibeli. Masya Allah. Siapa nak jual masa depan? Saya nak jual masa depan harga sekian-sekian. Apa yang kita keluarkan hari ini adalah untuk masa depan. Tapi tak semua pembelian hari ini memberi masa depan yang sampai akhirat. Itu yang kata kita bayar insurans hari ini adalah untuk
akhiran. Alhamdulillah. Subhanallah. Coach, terima kasih banyak. Kita bertuah sebab lepas ni kami akan ada sesi dengan coach lagi, dengan tim. Coach banyak ilmu, banyak pengalaman, guidance daripada coach. Contohnya end product tu memang kita perlu. Nanti kita akan bawa coach pergi kat kita punya moment cafe dan sebagainya. Saya pula jadi moderator. Terima kasih kepada Encik Tengku Fazli selaku pengerusi, kepada Encik Usabat Amalkan dan tim pengerusi pada Yayasan Hijrah. Terima kasih kepada Coach Bahar ataupun Dr. Baharudin, founder kepada Di Impian Agrofarm. Dan kau sebut tadi tu banyak kegagalan tu ataupun banyak bankrupt 15 juta boleh settle dalam tempoh 1 tahun bertempoh 1 tahun. Coach ni tak tahulah bisnes lebih 20 jenis bisnes lah. Coach pun tak pernah kira kot, tak terkira kan. Macam-macam hotel lah apalah. Kami hari tu pergi dah kan tengok. Maksudnya coach juga jenis yang kami ni rasa serasi bukan apa, macam bang, kami lah borak-borak kan. Ada juga orang macam spesies kita buat itu buat ini. Macam subhanallah, kita cuba dan kita tak pernah menyesal pun, walaupun ada yang tak berjaya, ada yang kena tutup, sebab semua itu ilmu belaka. Selamat menunaikan salat Zuhur. Dah pukul 1 ya? 1 pukul 1:05. Terima kasih yang menonton. Moga mendapat ilmu, mendapat manfaat. Ada rezeki kita akan live lagi dengan Coach Bahar. Ramai yang suka kan? Ramai yang rasa suka. Ramai kenal tak? Ramai dah kenal, ramai dah jatuh cinta. Oh, 2K lagi Coach. Oh ya. Subhanallah. Jadi saya ni bila tengok Coach Bahar punya nasi Arab tu, saya sebenarnya tak tercakap je. Sebab Muar tu dengan kita lebih kurang 2 jam lebih, 3 jam. Tak jauh, tak sampai 1 hour, 1.5 hour. Ya, lebih kurang 2 jam. Kita kena pergi lagi sekali untuk rasa. Tuan-puan, tak jauh mana pun Muar. Orang Melaka kena turun, orang Johor lagi lah, orang KL pun tak jauh. Pergi ke Di Impian Agrofarm. Di Impian Agrofarm. Puas hati, seronok, macam-macam aktiviti dengan anak-anak boleh dibuat di situ. Okay, last word daripada Coach. Apa-apa? Saya selalu sebutkan tentang sebenarnya jangan kita lihat pandang dengan mata kasar kita. Fahamkan, jangan kita selalu dengar sedap lagunya, tapi faham liriknya. Dalam kehidupan kita ni adalah satu perkara yang enjoy. Kita ditemukan dengan orang yang betul, isteri kita. Suami-suami ni rezekinya adalah daripada isterinya, daripada anaknya. Kalau tuan-tuan sedang sakit, sebenarnya itu membawa pahala kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sedang gembira, itu mungkin ujian kepada kita. Anak-anak kita adalah cabaran dan ujian kepada kita. Anak-anak kita adalah memberi kepada kegembiraan kepada kita. Jadi kita cuma membesarkan tanggungjawab atas dasar tanggungjawab. Kalau mereka yang belum berumah tangga, ada tanggungjawab kita kepada ibu dan bapa kita. Paling kurang sekali adalah tanyalah apa contribution kita kepada orang lain. Selalu kita duk fikir apa contribution orang lain kepada kita, apa pahala mereka buat kat kita. Tapi apa yang sebenarnya kita jadi khalifah ni? Apa yang sebenarnya yang terkait dengan jadi daripada sahabat-sahabat, staff-staff kita yang ramai, yang kecil, yang besar, yang slow, yang panjang, yang tinggi, yang laju, semua sekali ada peranannya. So peranan mereka itu maksudnya baiklah kita menjadi memberi, orang kata, sebahagian daripada kejayaan. Mungkin dalam satu filem, tajuk filem, ada orang yang wataknya jahat. Memang dia memberi peranan yang sangat hebat kepada keluarga tu. Tapi kalau boleh, kita jadilah watak yang baik. Memberi dalam sesuatu perkara yang baik kepada masyarakat kita. Itulah yang itu saya cakap. Saya pun ucapkan ribuan terima kasih. Asyik dia dengar, duk tengok saya pun.
kalau buat live adalah 10 orang ada datang tengok kot. So tengok ustaz dengan ustazah selalu live pagi pun sampai 1,200, 2,000. Tapi saya tertanya, saya terdetik dalam hati saya, macam yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kejayaan mereka ini, termasuk Ustazah Asmah Harun dan Encik Tengku ni, adalah tentang tadi dia faham betul tentang apa tu api tu, API, iaitu attitude dia jaga attitude dia, disiplin dia everyday. P, apa performance yang dia dapat, dia sentiasa eager nak sesuatu, bila nak siap, bila nak harapkan apa tu perkampungan hijrah ni, bukan hanya dengan idea je, tapi macam mana nak implement. Dan I adalah bagaimana implementation daripada performance yang kita ada tu. So tuan-tuan, terima kasih banyak bersama saya tentunya dengan Ustaz dan Ustazah. So kalau boleh tiap-tiap hari live, pasal ramai orang dapat tengok. Saya ni tak pandai bercakap sangat. Daripada kampung Sungai Belukang, Muar, Johor, kenalkan di Impian Agrofarm. Like saya punya page Coach Bahar. Every day saya menulis. Ada 300,000 orang, tapi banyak saya tulis tu tentang kehidupan lah. Kehidupan biasa. Wallahualam. Terima kasih. Wallahualam. Terima kasih juga pada saya. Saya sendiri, Ustazah Asmah Harun, dah follow coach lebih kurang 2 tahun dah. Daripada PKP kenal, baca. Hampir setiap tulisan coach saya baca. Saya tengok side positif, saya dapat banyak ilmu. Kalau orang tengok side negatif, dia dapat mengotorkan hati dia lagi lah. Jadi sebenarnya tanpa sekian sikap orang qanaah tu, orang yang sentiasa bersyukur, dia susah nak iri hati dengan kejayaan orang. Yang dia akan dapat adalah dia akan rasa bersyukur dan belajar sesuatu, insya-Allah. Okey, kembali kepada moderator sebenar. Tutup. Tak apa, Encik, tutup je. Okay, sekali lagi Coach, terima kasih banyak-banyak, dan tim yang datang pada hari ini di Perkampungan Hijrah, insya-Allah datang lagi Coach. Insya-Allah lain kali datang ada perubahan yang besar lah, hasil daripada nasihat dan tips-tips yang Coach berikan. Dan insya-Allah doakan kami sentiasa terus istiqamah dan dipelihara dengan niat dan keikhlasannya, insya-Allah. Dan terima kasih semua yang terlibat pada pagi ini, dan terima kasih semua yang bersama, dan kita akhiri kita punya live pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay. Gitu. Okay, thank you. Apa? Instagram? IG, TikTok. Kalau pagi-pagi tu TikTok paling tinggi. TikTok dalam 5,000